Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang biasa kita baca. Maksudnya, tidakkah kamu lihat kepada apa yang kamu sedang tanam sekarang? Adakah kamu yang menanamnya atau kami, iaitu Tuhan, yang sebenar-benar menanamnya? Sekiranya kami mahu, kami boleh jadikan semuanya umpama abu, lalu kamu akan keheranan, terpegun dan kesedihan. Saya menyatakan kami sedang kerugian, bahkan juga kami rasa hampa. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi yang berhormat Tuan I.R. Razali Kasim, ahli Dewan Undangan Negeri Muazzam Shah, Yang Berusaha Encik Mak Zaidi bin Muhammad Karli, Timbalan Ketua Setiausaha Komoditi Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Yang Berusaha Puan Nur Syamimi binti Cik Anwar, Penolong Pegawai Daerah dan Tanah Pekan, Yang Berusaha Tuan Haji Idris bin Muhammad Saleh, Timbalan Ketua Pengarah yang berucap sebentar tadi, Yang Berusaha Tuan Haji Wang Baharudin Wang Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, serta ketua-ketua jabatan dan agensi, pemimpin masyarakat, ketua masyarakat dan juga rakan-rakan media, seterusnya yang kita raikan pada hari ini, para peladang, Kedah dan juga orang-orang kampung. Alhamdulillah, dari Terengganu bertandang ke Pahang. Sebaik tiba laut dihidang. Bukan datang sebarang datang, datang untuk melebarkan sayap. Itu pantun muqaddimah untuk orang Pekan dan juga orang Rompin. Orang Rompin ni ramai juga orang Terengganu. Kalau bercakap secara Terengganu, boleh sini lah, boleh faham lelaki lah. Tapi sebab datang sebagai mewakili kementerian, kena bercakap bahasa kebangsaan lah. Kalau mungkin ada juga bunyi sikit-sikit Terengganu, berlaikan orang Terengganu. Ingat kena tengok juga pada peladang pada hari ini, adakah sebahagian mereka mempunyai asal-usul Terengganu. Saya untuk makluman, datuk saya datang ke sini pada awal 50-an, berkahwin dengan isteri yang seorang lagi, sepupunya, anak pada 4 saudara, dan melahirkan 5 orang bapa saudara saya di bumi Rompin. Maka berpanjanganlah hubungan silaturahim dengan rakyat di Rompin kerana adanya bapa saudara di sini. Dan ramai juga saudara saudara dan sepupu sepapak di sinilah. Datang bukan hanya untuk buat lawatan, datang untuk melihat keluarga sekali, balik kampung lah. Istilah paling mudah. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah pada semua peladang dan petani seluruh Malaysia, khususnya peladang di sini yang terlibat di bidang penanaman kenaf dan juga dalam masa yang sama menanam juga padi. Kenapa saya ucapkan tahniah? Kerana tugas saya ini tugas saya yang mencabar. Tugas saya bertanam ini tugas saya yang berisiko.
Hari ini kita menanam, belum tentu kita mendapat hasilnya. Walaupun kita menyatakan dari sudut logik dan kebiasaannya, kenaf ditanam untuk dapat penghasilan selama tempoh 4 bulan. Itu harapan kita. Tapi apa daya kita kalau berlaku pelbagai bencana alam yang tidak memungkinkan menghasilkan tuaian yang baik. Samalah juga dengan mereka yang menanam padi yang mungkin akan berhadapan dengan pelbagai serangan penyakit, binatang dan sebagainya. Sangat berisiko. Namun tawakalnya sangat tinggi. Keyakinannya sangat tinggi. Tulang dibanting mengharapkan hasil, maka Allah berikan yang terbaik. Itulah saya bacakan ayat Quran tadi menyebut bagaimana Allah memperingatkan manusia. Kamu tengok kata Allah Ta'ala, apa yang kamu sedang tanam sekarang? Baik kamu tanam kenaf, mentanam padi, tanamlah pokok apa sekalipun. Sekarang orang sedang gila durian, musaking. Semua nak tebang sawit, nak tebang getah, nak tanam musaking. Kerana kegilaan. Tak apalah, namanya menanam. Apa yang kita tanam itu, kata Allah, kamu tengok. Adakah kamu yang sebenarnya menanam ataupun kami yang sebenarnya menanam? Dengan maksud pergantungan manusia yang menanam ini hendaklah tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan yang mencipta, agar kita diberikan hasil yang terbaik. Seperti mana kita hari ini berkumpul di sini dengan satu tujuan, untuk kita membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh satu pandemik yang melanda dunia, bukan hanya negara kita Malaysia, seluruh dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan pada hari ini di Malaysia sahaja angka yang terakhir 800,000 sedang menganggur sekarang. Kenapa? Kerana ada kedai yang terpaksa ditutup. Maka lahirlah 2-3 orang penganggur. Kerana ada syarikat yang terpaksa gulung tikar, maka berlakulah pengangguran 10, 20, 100 orang. Operasi di bidang, di sektor pelancongan terjejas. Banyak hotel ditutup. Ada hotel yang dijual, hotel bintang dan sebagainya. Ramai orang yang menganggur. Itulah pandemik yang kita tak jangka ia boleh berlaku, melanda satu dunia, yang sampai hari ini tak ada lagi ubat yang ditemui. Bukan tak ada ubat, kerana Islam mengajar kita tidak ada penyakit pun melainkan illa wa anzalalahu shifaa. Allah turunkan baginya penawar, cuma belum ditemui. Maka keadaan ini menyebabkan ramai orang terjejas berhadapan dengan keadaan ekonomi yang sangat parah, kehilangan pekerjaan. Maka kerajaan sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, dengan moto kerajaan prihatin, dan juga dengan tema merdeka yang kita akan sambut pada hujung bulan ini, dan sekarang adalah bulan kemerdekaan, tema kita adalah Malaysia Prihatin. Maka kita melancarkan suatu yang kita namakan pakej rangsangan ekonomi prihatin, untuk menggambarkan bahawa kita prihatin dengan apa yang berlaku pada rakyat, kepada para peladang, pada petani, termasuklah juga antaranya para penanam dalam sektor tanaman kenaf ini, yang mana pihak kerajaan menerusi kementerian telah memperuntukkan sebanyak RM968,680 diberikan menerusi LKTN untuk diberikan kepada para penanam, yang jumlah kesemuanya 1,357 orang, melibatkan 1,937.36 hektar. Sebagai satu rangsangan dan motivasi dalam bentuk input, kita berikan voucher yang nanti mereka dapat gunakan untuk menyuburkan tanaman, sebagai satu tanda keprihatinan kita dan juga rangsangan untuk mereka terus mengusahakan tanaman yang namanya kenaf. Bagi saya, kenaf ini satu tanaman yang bersifat future commodity, masa depan. Hari ini belum ramai lagi yang terlibat. Bahkan ada yang belum kenal apa itu kenaf. Bahkan ada yang kali pertama melihat pokok kenaf. Maka menerusi program seumpama inilah kita ingin mempromosi. Kalau di sini sebagai contoh, mereka yang menanam kenaf, saya dimaklumkan seperti tadi oleh Tuan Haji Idris, menanam 2 jenis tanaman.
Di bulan 4 sampai bulan 8 menanam kenaf. Bulan 9 nanti mula menanam padi pula. Dua jenis tanaman mempelbagaikan tanah. Dan ini juga hal tuju kerajaan. Bahkan kita di peringkat kementerian Perusahaan Perdagangan Komoditi di sektor sawit dan juga sektor getah, kita menggerakkan konsep tanaman integrasi. Bukan hanya getah diintegrasikan dengan tanaman lain. Bukannya sawit diintegrasikan dengan tanaman lain. Maka samalah kenaf. Diintegrasikan. Kenaf ditanam, habis itu mesti tanam pula padi, agar semuanya dimaksimalkan penggunaannya dan boleh beri income yang baik. Saya menyatakan di sini pada hari ini, saya harap media tolong wawarkan pada rakyat Malaysia. Di saat ramai yang menganggur, dan barangkali kita menjangkakan hingga menjangkau angka 1.2 juta yang akan menganggur. Di saat ramainya orang yang menganggur, pengangguran berlaku, kita mengajak rakyat untuk melihat tanah-tanah terbiar di kampung-kampung yang sangat banyak, ditinggalkan oleh ibu dan bapa yang mungkin telah mati, belum sempat diwariskan urusan pewarisannya. Tanah-tanah terbiar, kalau ikut kaedah mazhab Hanafi, tanah yang diberikan oleh kerajaan, kalau tidak diusahakan, boleh ditarik balik oleh kerajaan. Itu pendapat mazhab Hanafi. Kita pegang mazhab Syafi'i, menunjukkan bahawa kita kena usahakan tanah tersebut. Inilah masa untuk kita kembali ke ladang, mengusahakan tanaman, dan kena menyediakan peluang pekerjaan sangat baik. Tempoh masa yang pendek hanya 4 bulan. Walaupun ada murung ada kata nanti galtal lah, ulat bulu lah. Tadi pun seekor ulat bulu ingat tadi kat saya. Melompat dari mana tak tahu. Dekat baju cik yang halus tu. Mana ada pekerjaan yang tidak susah, semua susah. Kalau kita guna perkataan 3D, difficult, dangerous, dirty, difficult, payah, dangerous, berbahaya, dirty, kotor. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang sebenarnya menghasilkan pendapatan lumayan. Cuma menggunakan kaedah yang moden, dengan suatu irsyad, panduan daripada kerajaan, daripada mereka yang terlibat di bidang ini, panduan yang baik, maka kita boleh berjaya. Untuk kenal, peluang pendapatan tidak kecil. Untuk 4 bulan menanam, boleh menghasilkan income untuk 1 hektar sebanyak RM500. 10 tan penghasilan daripada 1 hektar kali dengan RM500 per tan, angkanya RM5,000. Tuan Haji Idris, RM5,000. Dan terkini kita bagi insentif tambahan. Bukan semua tempat lah, kita buat lantarkan di sebagai tempat, kita berikan RM730 per tan, dibeli oleh lembaga kenaf negara, lembaga kenaf dan tembakau negara, LKTN. 4 bulan dah, kalau dia ada 1 hektar dapat RM5,000, kalau 3 hektar dah dapat RM15,000. Itu peluangnya. Di sini pula tanam 2 kali, satunya kenaf, satu lagi padi, dapat lagi hasil. Artinya ruang itu ada, peluang itu ada. Yang tinggal lagi siapa yang nak datang. Kerana itulah hari ini kita bawa van cantik, warna pun oranye. Hari ni warna oranye ni. Tujuannya untuk mengajak orang ramai mendaftarkan diri sebagai penanam. Yang kita berikan pula keran dalam bentuk bantuan yang pelbagai dengan nilai RM2,385 untuk per hektar. Hasil RM5,000, tak perlu bayar balik RM2,000 lebih ni. Kita bagi semua RM5,000. Artinya kerajaan menyediakan ruang dan juga peluang, yang tinggal lagi siapa nak datang ambil ruang dan peluang. Walaupun yang hadir pada hari ini adalah pada penanam yang sudah masuk di bidang ini, yang kita akan berikan sumbangan sebagai tanda keprihatinan kita pada mereka. Tapi yang penting suara saya pada hari ini minta dibawa oleh media ke seluruh Malaysia untuk menyatakan pada mereka bahawa Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi menyediakan peluang pekerjaan di mana sektor yang lain terpaksa menutup sebagai operasi mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Untuk makluman tuan-tuan semua,
Selain daripada bantuan yang kita berikan pada hari ini, yang dipanggil pakej rancangan ekonomi prihatin, Musi LKTN kita juga menyediakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan penjanaan pendapatan melalui penyediaan fasiliti penuaian dan juga pemprosesan kenaf yang ditempatkan di hampir kebanyakan negeri yang menghasilkan tanaman kenaf ini. Termasuklah Pahang pada hari ini. Nanti juga di Terengganu negeri saya, di Setiu, dan juga di Kelantan, di 2 pusat proses yang kita bina. Dan kita mengajak pelbagai pihak, termasuklah pihak swasta, untuk datang bertemu kita dan bekerjasama di bidang ini untuk kita perluaskan lagi, bukan hanya di bidang huluan penanaman, tapi juga untuk kita kembangkan lagi di bidang hiliran. Ini bersama saya Datuk Seri Nasrul. Ini orang Pahang campur Terengganu. Dia ni terlibat di bidang industri pembinaan. Dia ni mak dia orang Terengganu, ayah dia orang Pekan, campur 2. Nak panggil apa tak tahulah, campur 2. Ini contoh usahawan di bidang pembinaan yang mengambil bahan-bahan kita di bidang kenaf untuk dijadikan bahan binaan, yang artinya prospeknya sangat jauh. Kalau seluruh Malaysia boleh menjadikan kenaf sebagai sebahagian bahan dalam pembinaan, berarti kita perlukan bekalan yang lagi besar. Bukan hanya dengan 1,300 lebih yang mendaftar untuk menjadi penanam, kita boleh ramai lagi yang terlibat dan lebih luas lagi ruang dan juga tanah tanamannya. Itu kita harapkan. Itu kita mengajak pelbagai pihak untuk datang bertemu kita, bekerjasama. Bukan hanya di bidang pembinaan, di bidang perabot, kita keluarkan matris berasaskan kenaf, dan banyak lagi kajian yang dibuat di peringkat LKTN untuk menjelaskan kepada rakyat bagaimana kepentingan dan kebaikan yang ada pada kenaf untuk dunia, termasuklah antaranya bersifat produk mesra alam. Ini semua tuan-tuan kena baca dan tengok apa dia kelebihan yang ada pada kenaf. Dan pusat industri kenaf yang dibangunkan di Tebu Hitam Rompin, yang kejap lagi saya akan pergi buat lawatan, merupakan salah satu inisiatif kerajaan dan membangun industri ini, bertujuan meningkatkan lagi pengeluaran produk bernilai tambah tinggi dan mampan dalam rantaian pengeluaran industri berasaskan fiber, termasuklah juga sektor pulpa dan kertas. Walaupun ini sektor yang telah maju, tetapi kita ingin mengemukakan benda yang baru, melibatkan pulpa dan kertas daripada kenaf. Ya, sebenarnya kita sudah ada juga satu teknologi pulpa dan kertas daripada sawit. Ini yang terkini, kita nak perkenalkan. Dengan wujudnya pusat inilah kita yakin bahawa dia akan membuka ruang pekerjaan yang baru kepada usahawan PKS dan juga penanam kenaf sendiri. Dan pusat ini dibangunkan di atas tanah berkeluasan 2.02 hektar yang disediakan oleh kerajaan negeri pada LKTN, dan fasilitas ini juga turut melibatkan pelaburan pihak swasta. Dan pusat industri kenaf ini juga mampu memproses 10,000 tan batang kenaf kering setahun. Saya dimaklumkan tadi oleh Datuk Seri Nasrul, dia kata kalau untuk satu rumah 800 kaki persegi memerlukan penggunaan lebih kurang 4 tan 4 tan kenaf. Di sini kita mampu memproses 10,000 tan batang kenaf kering. Yang tadi core dia meliputi kawasan penanaman sehingga 1,000 hektar. Saya mengharap satu hari nanti, dan tempoh yang terdekat, kita boleh mencapai angka 10,000 hektar seluruh Malaysia, dengan fokus di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, dan juga di Kedah dan Perlis yang kita buat peladangan untuk pembenihan kenaf. Maka saya yakin bahawa industri ini sangat mempunyai masa depan yang cerah. Tinggal lagi siapa yang mau bersama dengan kami di bawah LKTN untuk memajukan industri ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.